Salam sejahtera dan salam sorakku sayang bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa Oyster Clause dalam Undang-Undang Malaysia boleh dipertikaikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang merangkap Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Oyster Clause ini adalah satu klausa undang-undang untuk mengenepikan kuasa mahkamah bagi mempertimbang kuasa eksekutif untuk dicabar di mahkamah. Jelasnya, setelah membuat kajian, beliau mendapati hampir 60 Oyster Clause berkemungkinan mempunyai peluang untuk dipertikaikan di mahkamah. Saya telah buat kajian dalam masa semenjak 5 bulan kajian, hampir 60 Oyster Clause dalam 60 undang-undang Malaysia yang punya Oyster Clause. Berkemungkinan boleh dicabar di mahkamah. Maknanya tidak kuasa itu adalah tidak absolut, kuasa itu tidak mutlak kepada pihak terkait. Contohnya kalau satu undang-undang mengatakan keputusan yang dibuat oleh jatuh pada kuasa tidak boleh dicabar di mahkamah. Ini boleh dicabar di mahkamah sekarang. Bawah keputusan Mahkamah Persekutuan pada 25 apabila mempertimbangkan kes pertahanan di bawah muka dan muka. Jadi pada saya ini adalah satu perkara yang amat besar. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan program sesi libat urus di Penview Convention Centre PCC Demak pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menambah keputusan Mahkamah Persekutuan iaitu Mahkamah Tertinggi Malaysia tersebut patut difikirkan dengan mendalam oleh pihak kerajaan. Selain itu, beliau memberitahu perkara ini tidak ada hubung kait dengan MA63 kerana sasarannya adalah untuk semua keputusan eksekutif. Berita seterusnya, sambutan Hari Raya di seluruh negara kembali meriah diraikan bersama keluarga masing-masing selepas 2 tahun negara dilanda pandemik COVID-19. Di Lawas, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia yang juga Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong telah berkunjung ke rumah keluarga besar Datuk Pengiran Jawa yang merupakan ayah kepada setiausaha politik kepada Premier Sarawak, Awangku Zainal Abidin di Kampung Tengah Terusan Lawas pada Isnin. Pada masa sama, beberapa ahli SUPP yang diketuai oleh pengerusi SUPP Cawangan Lawas, Kaunselor Liao Ho Peng, turut sama mengunjungi keluarga Datuk Jawa. Sementara itu, Datuk Henry memberitahu prosedur operasi standard SOP sedia ada tetap dipatuhi meskipun perayaan Hari Raya pada tahun ini dibenarkan oleh kerajaan. Katanya tindakan tersebut penting dalam memastikan wabak COVID-19 dapat diputuskan. Di Kuching pula, lebih 1,000 pengunjung memeriahkan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni di kediamannya di Kasuma Resort Petrajaya pada Selasa. Antara tetamu yang turut hadir, Presiden Persekutuan Persatuan Cina Sarawak SFCA, Datuk Richard Wee serta isteri, kaki tangan kementerian beliau serta para wartawan. Dr. Hazlan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut menzahirkan rasa syukur kerana dapat kembali mengadakan majlis rumah terbuka seperti lazimnya sebelum ini. Selain membawa keceriaan kepada sanak saudara dan warga kawasannya, selepas 2 tahun tidak diadakan, penganjuran majlis rumah terbuka itu katanya juga memberi peluang untuk mengeratkan hubungan antara masyarakat berbilang kaum. Menurutnya, beliau juga akan mengadakan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di 28 kampung dalam kawasannya bermula pada minggu hadapan. Manakala di Dun Kota Sentosa, suasana Aidilfitri di Sarawak kembali meriah setelah 2 tahun disambut secara sederhana ekoran penularan wabak COVID-19. Orang awam kelihatan teruja kerana akhirnya dapat balik ke kampung halaman masing-masing untuk menziarahi ibu bapa serta ahli keluarga lain dan juga bersama menyambut perayaan penuh bermakna ini. Selain itu, masyarakat juga berpeluang melaksanakan aktiviti bersembahyang di masjid serta berkunjung ke rumah jiran atau sahabat akrab demi mengeratkan silaturahim sesama diri. Turut serta adalah golongan warga emas dan ibu tunggal yang tidak ketinggalan dalam merasai keindahan suasana di Hari Raya. Sehubungan itu, Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Yausin, telah menyantuni Kampung Batu Perak bagi menyempurnakan sebuah majlis penyerahan sumbangan khas Aidilfitri kepada warga emas dan ibu tunggal pada Selasa. Pada majlis tersebut, Wilfred telah menyampaikan sumbangan berupa wang tunai kepada 24 penerima di Surau Bidayatul Hidayah di Kuching.
Dalam pada itu, beliau menaruh harapan agar sumbangan tersebut mampu menyediakan lagi sambutan Aidilfitri buat para penerima. Sementara itu, pelbagai aktiviti diadakan bagi memeriahkan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Kuala Balingian yang diadakan di Dewan Masyarakat Kuala Balingian pada Selasa. Majlis tersebut dianjurkan menerusi kerjasama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kawasan Rukun Tetangga KRT Kuala Balingian dan Kelab Belia Kuala Balingian. Dalam ucapan ringkas, Kaunselor Harbi Bakir mengingatkan masyarakat untuk terus berwaspada dan mengamalkan cara hidup sehat meskipun kehidupan semakin pulih seperti sedia kala dari pandemik COVID-19. Katanya penganjuran majlis itu memberi ruang kepada sanak saudara di Kuala Balingian kembali berjumpa setelah sekian lama merantau mencari nafkah dan melaksanakan komitmen masing-masing. Antara pengisian program pertunjukan fashion, karaoke, tarian kanak-kanak, cabutan nama bertuah, pertandingan lampu raya, pertandingan pakaian raya terglamour dan sumbangan kepada warga emas. Sekian edisi malam bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.